tanya kenapa perlu dyno, boleh tanya terus, kita akan cuba jawab. Dan kita dah createkan situasi-situasi yang mana customer sebelum-sebelum ni dah pernah tanya. So kita cerita balik, kongsi pada semua orang, supaya orang lain tu tak perlu tanya dah. Dah ada jawapan kat sini, dah boleh refer balik, boleh tengok balik bila perlu dyno. Okay, so kita punya sahabat ni dia akan tanya soalan pada saya. Sama juga yang kat luar sana, yang mana nak tanya terus tanya. Terus tanya, saya akan jawab. Sama juga An akan tanya. Okey, An bagi soalan. Okey bang, nak tanya. Kalau motor standard tukar exhaust dia, boleh dyno? Okey, untuk motor standard, kebiasaannya motor kita banyak yang kat luar tu motor standard, lepas tu dia tukar exhaust. Dia tanya, perlu dyno ke tak bang? Jawapan dia bergantung pada owner lah. Sebenarnya kena dyno. Sebab kalau tak dyno, power dia tak keluar. Tak rasa. Apa kita usaha tu, kita beli exhaust mahal-mahal, kita tukar, tak rasa power dia. Jadinya, kita perlu dyno bila kita tukar exhaust. Walaupun motor standard. Sebenarnya memang boleh pakai. Tak ada isu sangat. Tapi, isu yang tak nampak sebenarnya ada. Yang tak nampak maksud dia adalah kita punya AFR tak ngam. AFR memang tak ngam, AFR akan jadi kering. Jadi kering sebab exhaust dah lawas. Minyaknya sama je untuk exhaust yang standard. Jadinya tak ngam, memang tak ngam, kena dyno. Kena pakai ECU aftermarket lah. ECU aftermarket, and then kita tune. Dapatkan power dia yang maksimum, adjust api balik, so dapat power dia balik. Okay? So banyak lah Okay, 9 orang, terima kasih terima kasih yang dyno pula, yang live bersama saya, yang mana yang pernah datang tu boleh bagi feedback Syahid Sa'di ada tempat dyno terbaik. Terima kasih Syahid, terima kasih. Nanti datang lagi. Okay, okay, next soalan bang. Kalau tukar TPS ke throttle body ke injector, perlu ke dyno kan? Okay, TPS, throttle body, injector. Okay, dekat tempat yang sama lah. Okay, contohnya TPS motor ni kita bagi situasi situasi motor dah dyno, dah siap dyno dah. Ini customer kat sini lah. Kat luar saya tak pastilah macam mana. Tapi kalau customer kat sini, yang mana dah dyno dengan kita, and then dah siap, dah pakai berapa lama, selalu jadi dekat RS. Motor RS, tiba-tiba TPS rosak, and then tukar TPS. Bila tukar TPS, motor memang pelik. Dia jadi, asal bobok abang, tak boleh bawa abang, nak kena dyno balik ke? Okay, cara dia yang pertama sekali, datang dulu kat kita akan check TPS position, kita akan adjust balik TPS, bagi betul balik, ngam balik dengan TPS baru, dengan ECU tu kita adjust balik, and then saya sarankan customer ambil dyno run. Dyno run tu kita ambil tak mahal lah, kita bagilah, kalau customer pernah datang kita bagilah 80, tak ada masalah. Kita check balik, kita run balik, kita compare balik dengan graf sebelum, ada masalah tak, kita tengok balik AFR cun ke tak, kita tengok balik cun ke tak. Kalau cun, tak payah dyno. Mana abang cuma perlu bayar 80, kita tengok dyno run, semua komplit, semua tak ada masalah, boleh turun. Turun balik, tak ada masalah. Okay, so itu untuk TPS. Throttle body, kalau throttle body confirm kena dyno bang. Memang semput motor, memang tak selesa bawa. Injector, sama juga, tukar injector memang tak boleh. Motor memang semput-semput, tak sedap. Sama juga kalau tukar fuel pump, sama juga. Okay, kalau yang mana motor dah lama gila tak dyno, and then tiba-tiba dia tukar fuel filter, bolehlah datang buat dyno run. Buat dyno run, kita just check AFR okey ke tak. Itu yang kita sarankan selalulah pada customer, supaya datang kita just check. Kalau kata kita buat dyno run, tiba-tiba kena bayar 80 kan, katalah tiba-tiba tak ngam, tak perlu bayar 80 tu, terus kita dyno jadi 180 je bang. Dia tak ada perbezaan pun, sebab kita dah booking 10 yang terawal tu dapat 180, itulah harga dia. Okey, ni ada Sylvester Watt, apa resipi bagi naik power top? Soalan ni dekat dyno tak boleh selesaikan, sebab dyno hanyalah fine tune yang apa yang dah disiapkan oleh pomen. Maknanya pomen tu buat cantik-cantik, cun-cun, datang dengan kita setting bagi cun-cun sesuai dengan motor tu punya kehendak. Barulah motor tu akan keluar power yang sebetul-betulnya. Barulah kita elakkan jam. Kalau kita buat tapi tak tune, memang jam, memang jadi masalah. Okay, so kita kena lepas buat dyno, barulah kita confident motor tu okey. Okey, dyno ni sangat penting. Kalau buat motor tak tune lagi, pergi sesah, memang jadi masalah, memang boleh rosak. Okey, so yang mana yang buat motor nak tahan lama, dyno. Tak kira lah LC ke Y ke RS ke, datang dyno.
kita boleh bagi advice apa yang tak kena, apa yang perlu buat. Okay? So Okay, next bang Ada tanya tak ada. Okay, contoh motor saya kalau tukar exhaust motor dah pernah dyno. Tu macam mana? Perlu dyno balik ke? Okay, soalan dia, motor dah pernah dyno, dah siap dyno ni, balik-balik sesah, lepas tu rasa nak tukar exhaust lain kan, dia tukar exhaust lain, perlu ke dyno? Okey, soalan tu jawapan dia perlu. Sebab apa? Flow dia dah lain, flow dah tak sama, api dah tak sama, AFR dah tak sama. Okey, so kalau ikut tadi kita ada dyno RS, dia tukar exhaust je, dia tukar exhaust sahaja. Dia tanya saya perlu ke dyno kan, kata perlu. Abang datang kita dyno, saya tunjuk balik kenapa perlu dyno. Okey, so saya nak share dengan semua yang ada ni, berapa orang? 10 orang. Saya nak share kenapa dia perlu dyno. Okey, okey, yang kat depan kita ni saya tunjuk lah, kita tunjuk spek. Motor ni motor yang sama. Yang warna purple ni yang lama punya yang dia punya masih dia pakai exhaust Umar, lepas tu dia tukar CJ Pro 35. So ini first run dia, warna hijau ni. Ni first run dia. Horsepower lebih kurang je. Umar dengan CJ lebih kurang, tak jauh beza. So kita tengok AFR dia. Okey, ini AFR tukar exhaust tak tune. So kat sini kita nampak sekejap dekat sini kita tengok dekat garis ni pada 7000 lebih RPM ni dia punya AFR 13.6. Kita punya target 12.5 lah, dyno kami pakai 12.5. Dia punya 13.6. Jadi efek tukar exhaust tak tune. Dekat sini kering. Bila perah tak rasa, motor RS ni perah memang tak rasa, bobok ke apa semua tak rasa. Tengok dia kering sampai hujung. Sampai hujung. So kat depan ni jadi basah. Basah pun dia tak rasa, dia kata okey je, tak ada masalah. Tapi dekat AFR menunjukkan tak okey. So bila kita tune, power dia keluar dah jadi lain, dah jadi 26. Daripada 24 dia jadi 26. Kita tune, kita ubah dia punya AFR jadi straight macam ni. 12.5, 12.4. Ini yang enjin dia nak. So dapatlah power yang paling tune. Okey. So ni yang asal. Asal dia 24 exhaust Umar kat bawah ni. Dia tukar exhaust tak tune, jadi macam tu. So kat sini kesimpulan dia, kalau kita tukar exhaust, kita perlu tune. Okey? Kita perlu tune. Walaupun dah pernah dyno, dia tak ada istilah, saya dah ada yang soalan dia, saya dah dyno bang, perlu mapping ke? Bukan mapping, kena dyno. Okey? Okey, ada 18 orang dengan kita hari ni kita tanya bila perlu dyno? Bila perlu dyno? Apa keperluan dyno? Apa fungsi dyno? Okey, 18 orang. Terima kasih. Boleh like. Terbaik. Terima kasih berapa orang? 18 orang. 18 orang. So An akan tanya soalan ni. Kalau kat luar sana yang ada nak tanya soalan, tanya soalan. Apa keperluan dyno? Bila perlu dyno? Apa perlu dyno? Boleh tanya. Kita try jawab. Okey bang, next Contoh kalau motor saya nak modi Kalau modi tukar cam, tukar block. Lepas tu saya perlu running dulu ke terus naik dyno? Okey. Untuk motor yang dah pernah tune sebelum ni, lepas tu dia tukar blok. Katakanlah dia tukar blok sama saiz, tak ada ubah apa-apa, dia kata tak ada ubah apa-apa, sama bang, saya punya blok dah longgar, saya tukar blok, perlu ke dyno? Okey, kalau dah pernah dyno dengan kita, sama juga, kita akan bagi suggestion. Abang datang, kita buat dyno run, kita akan run, kita tengok balik AFR tune ke tak, kita tengok dia punya graf semua tune ke tak, api dia okey ke tak. Kalau okey, tak perlu ubah apa-apa, maknanya abang just bayar dyno run. Maknanya dyno run, kita confirmkan dengan owner, motor ni okey, boleh rembat, boleh bawa laju, boleh bawa perlahan ke, tak kisah. Jadinya kita confirmkan atas dyno. Kita confirmkan atas dyno, bukan test-test rasa-rasa, tak ada, kita confirmkan atas dyno. Keperluan dia bila kita test atas dyno ni, kebaikan dia, kita takkan pertama kita boleh confirm, saya akan tengok AFR tune ke tak. Kalau tune baru saya perah, kalau tak tune saya tutup minyak, kita adjust. Jadinya saya ni sebagai tester sebenarnya, saya tolong abang-abang semua ni, saya test motor abang. Saya test okey ke tak. Kalau abang test dah jalan, kalau jam dah jadi bahaya pada kita, pada penunggang, kita bawa tiba-tiba jam, kelang kabut, nak tarik clutch apa semua. Kalau saya test atas dyno, apa-apa jam atas dyno. Tapi so far tak adalah yang jam. Selalunya kita jumpa masalah sebelum jadi apa-apalah. So kalau tukar blok yang sama tak perlu, cuma perlu buat dyno run. Maknanya spek sama bang, CR pun sama, apa gasket semua sama, kita buat follow saja, just naik untuk dyno run saja. Kita check
Maknanya secara confirmkan dengan abang, bang motor abang cun, tak ada hal boleh rembat macam biasa. Okey, itu kalau blok sama. Kalau tukar blok saya lain memang kena dyno lah, sebab airflow dia dah lalu dah lain, dia punya permintaan minyak dia dah lain, jadinya perlu dyno, wajib dyno. Okey? Ada 15 orang. Ada soalan tak? Boleh tanya soalan dengan kami. Kita akan cuba jawab soalan-soalan semua orang. Apa yang ingin bertanya, apa yang perlu tanya, kita akan ceritalah. LC boleh adjust AFR tak? CDI 5 edition. Boleh bang. LC nak adjust AFR boleh. Kita baru tadi ada sebiji LC, saya tak sempat rakam lah pula kan. Kita adjust carburetor dia. Kita buat AFR dia, kita tengok bagi cun-cun ngam-ngam lah. Kita dapatkan AFR pada high RPM paling cun. So yang bawah tu basah sikit lah, sikit basah dia. Jadi yang pertama kita dapat minyak jimat, yang kedua kita dapat full power daripada enjin tu lah. Sebab minyak kita bagi ngam-ngam, AFR tune, minyak jimat, bawa sedap. Lepas tu CDI edition kelima ni tak silap saya tak boleh, boleh tune, boleh adjust. Jadinya abang datang, kita akan adjust api yang paling cun untuk motor tu, dan kita adjust minyak. Boleh buat, tak ada masalah. Cuma nanti abang WhatsApp kami untuk booking. Okey? Ada soalan boleh tanya lagi? Tak ada masalah. An akan tanya lagi. Macam tu saya tanya pula Okay, kalau head bocor tukar gasket dia, perlu dyno tak? Tukar gasket. Okey, maknanya motor tu mungkin dah siap dyno, tiba-tiba coolant bocor kan. Kadang-kadang kita buat skim tingkat bocor keliling lah, apalah kan. Lepas tu kita buka, kita nak pasang balik. So macam tu selalunya tak banyak yang lari, sebab kita buat skim tingkat, kita just tukar gasket balik, masuk gasket balik, tambah extra gam, taruh balik. So tak ada masalah, boleh je pakai. Tapi sebaiknya untuk confirm, datang kita buat dyno run lah. Kita buat dyno run, kita just check AFR ngam ke tak, kita tengok balik graf tu sama tak, flow dia cantik tak. Sebab kadang-kadang ada yang lari. Kalau nak confident, naik atas ni. So kita akan confirmkan untuk semua orang, maknanya motor tu memang sama, tak ada benda, tak ada isu, tak perlu tune balik, barulah kita turun. Kalau kena ada lagi, kita akan adjust terus kita dyno. Okey, ada soalan. Exhaust power bearing okey tak? Exhaust. Okey, exhaust ni sebenarnya bergantung pada spek kita lah. Apa spek yang kita pakai. Power bearing ni dia bunyi dia bising, tapi dia tak lepas sangat. Ada sikit tak lepas. Tapi okey, boleh pakai. Dyno harga, dyno dan running dyno. Okey. Untuk harga dyno kita ada buat kita minta customer booking. Booking masa untuk dyno, pukul berapa nak datang, hari apa nak datang. 10 orang yang terawal. Maknanya kalau ada 10 orang yang booking, 10 orang yang terawal sahaja dapat harga 180. Okey. Harga 180 untuk tuning. Kita ada ECU yang boleh buat, C-Shop Malaysia C-Shop Next ke yang lama semua boleh, Datatech yang lama, Apitech, Jumbos, Radio semua boleh, tak ada masalah. Boleh WhatsApp, nanti kita bagi tahulah isi apa yang kita boleh buat. And then untuk running dyno run tu kita buat sebenarnya 100 lah 100. Abang boleh lah message, nanti kita boleh lah sembang sikit, tengok macam mana keadaan, kita boleh bincang lah harga. Okey. Lagi soalan, ada soalan apa-apa lagi tak? Soalan. Kita ada 14 orang dengan kita hari ni. Terima kasih yang masih live dengan saya. Walaupun tak ramai, kita faham hari ni hari cuti. Saya pun banyak hari nak cuba live, tak sempat lah. Kita booking penuh. Jadinya kalau live running motor saja pun bosan kadang-kadang kan. Jadi tak ada konten lah. Macam hari ni pun sebenarnya penuh. Cuma kebetulan ada sampai 3 biji cancel 2 biji piston longgar, sebiji tu nampak tu penuh lah. Dah penuh lah sebenarnya. Tapi yang hari Jumaat memang kita ada meeting lah, jadi tak sempat kita buat petang. Hari Sabtu memang dah penuh. Okay, so tadi ada 3 biji cancel. Pukul 12 cancel, pukul 11 cancel, pukul berapa lagi tadi? Pukul 10 pun cancel. So 3 biji, 2 biji piston longgar. Sebiji lagi dia ada problem lah, dia ada masalah, dia tak boleh nak datang. So saya nak share lah kat sini kita datang kat sini, yang mana sebelum kita dyno, kita akan check dulu bunyi-bunyi motor Bunyi-bunyi motor. Sebab
Bunyi-bunyi motor maksudnya macam mana? Bunyi bila kita start motor tu ada bunyi kasar. Maksudnya bunyi kasar contohnya macam yang tadi piston longgar 2 biji tu. Kita dengar, kita cuba dengar, cuba tangkap bunyi apa? Bunyi piston. Jadi bila bunyi piston kita memang tak galakkan dyno sebab apa? Piston tu dah longgar. Walaupun motor dia baru seminggu, maksudnya masa pemasangan tu ada longgar sikit lah. Fitment maknanya dia pakai piston lain daripada blok tu. Jadinya dia ada clearance dia tak cantik lah. Patutnya pomen kena ukur clearance dia, ngam ke tak. Bila ngam baru boleh pasang. Kalau tak ngam tak boleh pasang sebab dia berbunyi. Bila turun dyno bunyi lagi kuat. Kita takut jadi apa? Piston skirt tu pecah sebab dia bergoyang kuat sangat, takut dia pecah. Kalau dia pecah masuk dalam bahaya lah enjin tu. Okey. Dan satu lagi kita akan dengar bunyi rocker arm lah. Kalau rocker arm terlalu kasar kita tak buat. Sebab pernah jadi rocker arm dia dah nak terkeluar, spring tu dah makan, dia dah laga dengan retainer keliling dah laga. So dia dah laga-laga, piston apa, kita punya valve pun dah makan, kepala tu dah makan, dah nak terkeluar. Dia punya valve sebelah tinggi, sebelah rendah, dah nak terkeluar lah. Kalau dyno juga tu memang cek pasal lah, valve jatuh bawah, memang habis lah enjin tu. Okey, dan soalan-soalan apa lagi ni? NK Octane boleh dyno tak bang? Maaf bang, NK Racing kita tak buat. Kita ada Malaysia version sahaja. Hit 1922 sesuai berapa mm exhaust untuk spec 57. Spec 57 kebiasaannya 28 je. Saya dah try 1922 piston dome kan. 1922 piston dome. Kita dah try exhaust open, kita dah try 28 open dah try, 32 open dah try. Exhaust cutting standard 32 dah try. Yang paling cun 28 cutting standard. Yang itu yang paling cun. Kalau ikutlah yang saya tune lah, pengalaman saya itu yang paling cun, dapat 24 HP lah. 57 stroke standard lah, semua standard, cuma tukar piston, head dengan cam. So boleh dapat 24. Ada beza tak RON 95 dan 97? Ada beza bang, memang ada beza. 97 ni maksudnya api dia lagi susah terbakar. Jadinya bila lagi susah terbakar, kita boleh advance kan lagi, kita punya api lagi tinggi. Bila advance lagi tinggi, api lagi power lah bang. Jadinya memang ada beza. Yang mana dah dyno 97 pakai 97 je. Yang mana dah dyno 95 pakai 95 je. Tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab kita setkan RON ni selalunya sebab kita nak ngelakkan knocking. Tapi memandangkan kalau motor dah CR tinggi-tinggi, digalakkan memang 97. Kita tak nak dia knocking bukan sebab api, maksudnya knocking sendiri. Sebab dia punya CR terlalu tinggi, dia dah knocking dulu lah. Api tak keluar lagi, dia dah knocking. Knocking boleh perasan kalau kita bawa perlahan, kita letak gear 3 kan, berat dengan perlahan tu perah mengejut. Kita akan dengar bunyi kerar, bunyi macam elektrik. Itu knocking. So yang mana dah tune ke ada bunyi tu, komplain. Kalau saya buat ada bunyi knocking tu, komplain. Saya akan ajar balik, bagi clear tak ada bunyi knocking. Melainkan CR abang terlalu tinggi, memang dah rapat, tak boleh buat. Saya akan beritahu lah, biasanya saya beritahu. Sebab boleh rasa ada beza. CR yang tinggi, CR rendah boleh rasa beza. Cara bawa tu pun ada beza. Okey, ada soalan lagi? 15 orang dengan saya. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Lama dah ke kita? Dah sembang macam-macam ni. 16 orang ni Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Sebelum kita end kan. Okay, last question. Kalau tukar intake throttle body, perlu dyno ke tak payah? Okay, maksudnya tukar. Okay, selalunya orang tukar, dia tukar trompet lah, dia tukar SYS lah, apa yang hose tu kan, dekat depan throttle body, dekat depan throttle body kita tu kan, kita tukar tu sebenarnya ada kesan, tapi kesan dia tak banyak. Selalunya kita akan nampak dekat AFR tu, bila kita tukar daripada satu jenis ke jenis yang lain, dia akan jadi kita punya flow AFR tu, kita akan nampak graf yang tadi straight tu kan. Katalah dah tune pakai trompet, and then dia tukar SYS warna kuning tu contoh. AFR tu akan jadi bergalun. Dia bergalun. Dia ada perubahan sikit dekat AFR. Jadinya nak dyno pun boleh, tak dyno pun boleh, tapi digalakkan dyno. Sebab apa? Kita tukar host tu pun sebab kita nak performance, betul tak? Jadinya kalau kita nak performance, kita tukar, kita dyno. Barulah kita rasa yang sebenar dia, apa perubahan yang kita buat. Okey? Jadi okey. Adi Orbida, cun-cun ilmu bermanfaat. Okey, terima kasih bang. Terima kasih. Yang mana tak biasa lagi dengan Dyno X, boleh sembang, boleh WhatsApp kami lah. Kalau ada soalan ke apa, tanya je dekat WhatsApp.
WhatsApp pun saya akan jawab. Saya akan jawab, mungkin ambil masa, mungkin hari cuti saya tengah jalan-jalan ke, dah berhenti ni saya jawab lah, tak ada masalah. Kalau atas dyno, tunggu saya turun saya jawab lah. Apa-apa soalan tanya je, kita akan sembang, kita akan bincang. Soalan dari Faizi, boleh setting motor LC apa sahaja akan diset? Apa sahaja akan diset untuk motor LC? Okey, apa yang diset? Motor LC biasanya kita memang ambil charge dia RM80 untuk setting CDI. Selalunya pomen-pomen kat luar ni diorang dah pandai dah setting carburetor, tak ada masalah. Jadinya bila datang naik, kita akan check AFR. AFR kita akan check. Kita check, kalau cun tak perlu adjust carburetor. Jadinya kita ambil charge 80 saja. Kita akan adjust api. Okey, api kita selalunya kita galakkan pakai CDI yang boleh adjust lah, adjustable. Contohnya macam kat sini banyak pakai CDI MB. CDI MB yang 7 edition ada, 6 edition ada, 5 edition ada, semua ada. So kita akan adjust api. Kita dapatkan api yang paling cun. So kat sini saya share sikit lah apa guna api tu. Untuk motor yang CR rendah-rendah CR dia main konon kiranya dia nak selamat, main CR rendah untuk top speed power kan. Dia main CR rendah-rendah kan. Okey. Kalau api tak adjust, kalau kita pakai CDI standard selalunya api dia dalam 32 macam itulah, tak tinggi 30 32, rendah je api dia. Bila kita tukar CDI adjustable, bila kita punya CR rendah, kita akan naikkan api. Bila naikkan api, dia akan support api yang hujung. Kalau nak perasan lah, motor standard tukar exhaust besar, jadi apa? Hujung dia melengung, jerit kan. Cuba tukar CDI lain, naikkan api, confirm rasa beza. Saya boleh confirm benda tu. Okey. Bos, kalau tukar exhaust dari 28 ke 32 kena dyno ke? Bahaya tak kalau tak dyno? Okey. Macam tadi saya cakap, yang saya tunjuk tadi, bahaya ke tak? Bahayalah sebab AFR dia jadi kering. AFR jadi kering ni, plug kita putih, kita punya valve panas. Lepas tu boleh jadi knocking. Knocking kadang-kadang kita tak dengar. Knocking ni memang susah nak dengar. Knocking awal lah kan. Knocking yang kecil-kecil ni kita tak dengar. Jadi knocking ni efek dia dekat enjin. Sebab apa? Knocking ni maksudnya pembakaran sebelum waktunya lah, dia awal. Jadinya dia ada belaga sikit. Piston tengah naik, dia dah meletup. Jadinya dia akan knocking di efek kita punya road. Road kalau piston pin tak kuat, piston pin boleh pecah. Benda-benda tu lah. Road lah selalunya tangkap dulu. Jadi sebaiknya elok dyno. Okey, kinet cooler. Road perlu tukar kalau spek tinggi tak? Okey. Road perlu tukar kalau spek dah tinggi sangat 65. Sebaiknya tukar. Ada yang komen dia boleh set road standard pakai 65 tak perlu tukar, ada, memang boleh buat, tapi sebaiknya tukar. Kalau memang komen tu boleh kata garanti takkan putus, takkan tercabut, tak ada hal. Sebab atas ni pernah kena sekali. Komen tu confident pakai road standard 65 CR 13 lebih. Saya cakap, saya tak tahu pun. Dia kata semua dah buat. Dia kata semua dah tukar. Bearing apa semua dah tukar. Saya tanya, dia kata dah tukar. Bila naik meletup, saya angkat road tu, saya tunjuk kat dia, bang ni road standard. Jadi itulah silap dia. Dia kata, oh ya ke, tak boleh ke? Jadinya tak basal-basal nak kena mop lah kan. Okay. So sebaiknya kalau CR tinggi 65, 63 CR tinggi, tukar je road. Jangan ambil risiko yang tak perlu. Risiko yang mendatangkan masalah pada masa akan datang. Ideal bertanya, apa beza exhaust open cutting macam NLK dengan exhaust open straight macam HM Rock 1? Okey, ada beza NLK HM Rock 1 ni kita tengok pada curve dia tu, ada curve kan. Okey, kalau ada curve ni kita ceritakan dia macam mana. Bila dia ada curve tu, dia ada simpan pressure sikit. Bila dia simpan pressure sikit, dia punya power berbeza lah. Power dia hujung selalunya koyak. So kalau straight ni dia tak ada simpan. Selalunya saya galakkan untuk Y tak apa pakai NLK apa semua, yang bengkok-bengkok ni. Kalau LC ke apa pakai yang straight supaya nak kurangkan yang bobok. Jadinya bobok tu kurang, motor rasa sempurna sikit lah. Tidak kita perah dia bunyi helikopter tu kan, pop. NLK je ada. Sebab tu lah, sebab exhaust tak ada bengkok-bengkok. Bos, TPS apa ni, Rashdan tanya, bos TPS Y15 brand apa yang okey? Sebab TPS orang asyik problem je. Okey bang, kalau TPS original asyik problem je, try check total body. Kadang-kadang total body tu sendiri ada masalah. Sebab pernah kena. Okey, top speed menung. Apa pasal dia bos? Jack air ni. Okey. Top speed menung. Menung salah satu sebab api je bang. Api salah satu sebab api tak tune. Tengok motor apa bang? Jack air ni. Abang motor apa bang? Cuba cerita sikit. Abang motor apa? Spek apa kan? Mungkin kita boleh share, mungkin kita pernah kena kan. Dia top speed menung ni ada banyak. Satu, menung yang macam mana. Kalau menung macam senyap itu kan, api tak cukup lah. Try naikkan api, okey lah dia, rasa lah nanti. Ataupun setting tak tune ke, boleh try, boleh tengok. Abang boleh datang dyno dengan kami, kita akan bagi tahulah suggestion. Dekat graf tu boleh nampak
Dia kuncup awal tu, hujung memang tak ada lah bang. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Jack Ernie ni tak jawab lagi. Cuba tunggu dia jawab dulu. Top speed menung kan. Apa pasal? Cuba cerita motor apa, spek apa. Sementara ni sikit lagi nak rehat. Ada motor tunggu kat luar tu, dia tukar exhaust, dia tambah auto sensor. Auto sensor tak ada, kita suruh tambah. Dekat dengan kami ni ada kedai kereta. Deal dengan kedai lah kan. Kita orang tolong buka exhaust je lah. Yang mana mampu kita tolong. Kalau saya pun penuh, saya tak mampu nak tolong, tak boleh buat apalah. Okey. Jack Ernie ni tak jawab lagi ni. Jack ni dia mungkin lambat lah. Kadang-kadang kita live ni delay sikit. Kita hantar mesej dia tak apa. Motor abang spek apa? LC merah tu. Woi, Amir Sofian ni rasanya kenal saya ni. Dia tahu ni saya punya LC warna merah. Aduh. Spek apa? Spek rosak lah. Mungkin spek dia rosak. nampak abang masa pergi kerja baju. Mungkin lah. Sebab saya selalu pagi-pagi saya pergi kerja, saya pakai baju Dino X ni. Saya letak beg kat depan. Jadi orang nampak saya punya baju Dino X. Jadi orang tahu lah kot. Memang orang nampak lah. Abang tapau semua. tak. Saya buat perlahan. Spek 62 head standard 14 sesuai ke pakai exhaust cutting standard CJ Pro 35. Standard 14 ikut pada cam bang, ikut pada cam. Kalau cam abang memang untuk duration tinggi maknanya power dia fokus dekat belakang. Boleh pakai CJ Pro tapi 35 tu saya tak berani kata lah. Sebab kita takut power yang sebenar tak sampai. Seeloknya 32 bang. Pakai 32 je, jangan besar sangat. Besar sangat pun tak menjamin bang. Bos, memang kalau pakai cam G1 memang tepet punya sikit, bising sikit. Sebab sekarang spek cam isi shop exhaust berapa tu speed kurang punya tepet bukan main bising. Ni contoh yang bahaya ni bang. Kalau tepet bunyi Muhammad Fitri ni, kalau tepet bunyi sebaiknya buka check lah bang. Kadang-kadang dia tak semestinya sebab cam ke, saya tak tahulah. Sebab cam manufacturing kan, mungkin ada setengah cam memang ada isu bunyi. Jadinya kita kena check balik, buka. Sebab kadang-kadang bila dah start bunyi kita punya rocker arm ada contoh rocker arm. Mana rocker arm tu ni? Okey. Kita ada rocker arm. Rocker arm, nampak rocker arm. Okey, so bila dia bunyi, selalunya bunyi apa? Tepet. Asalnya tepet ni ada batang ni. Ni tak ada pula ni, kosong pula. Okey. Dia ada batang tu clearance dia tak ngam. Asalnya clearance tak ngam. Bila clearance tak ngam, dia akan berketuk lah. Besi dengan besi ketuk. Pada RPM 12,000 yang kita bawa tu kan, 12,000 duk ketuk. Lama-lama dia makan. Dia makin kuat lah. Makin bunyi makin kuat. Dan satu lagi, kita ada bearing ni. Bearing ni kecil. Kalau RS besar. Y kecil je. Jadinya lama-lama bearing ni akan makan. Bearing ni akan rosak. Macam ni pun dah rosak ni. Sebab tu ada kat sini. Dah rosak, dia dah kesat. Jadinya makin rosak, bunyi makin bising. Okey. Kena ingat abang, kalau benda ni batang ni dah makan, makin banyak dia makan, dia dekat belah sini dia akan sangkut retainer. Bila dia sangkut retainer, kena ingat retainer kita boleh terkeluar. Kita punya lock dekat valve tu boleh terkeluar. Jadi sebaiknya check bang. Lebih baik check. Okey. Sebaiknya check. Top speed kurang kena check setting lah bang, apa yang tak kena. Jack ni Y15 spek 57, exhaust saya pakai 32. Soalan ni tadi apa? Top speed menung apa pasal? Okey. Bang, kalau 57 ni, kalau piston standard saya tak berani cakap lah. Mungkin kalau piston standard memang hujung dia kurang sikit. Untuk spek 57 ni, sebenarnya top speed dia memang boleh gila-gila boleh pergi. Tapi kita kena ingat dia tak kuat. Torque dia tak tinggi. Pada RPM tinggi, torque dia dah turun. Abang buatlah macam mana kalau tengok dekat graf, saya boleh tunjuk nanti kan. Graf tu hujung dia horsepower naik tapi torque dia turun. Memang tak ada kederat. Jadinya matlamat 57 ni nak mengacau orang je. Contohnya orang buat 63 apa semua dia boleh cucuk lah sampai 63 tu sakit hati kan, baru tutup throttle. Jadinya itulah function 57 ni. Jadinya kalau top speed abang kurang, kita kena tengok lah, mungkin api tak ngam kan, api tak ngam ke apa, api kurang ke kan, api tu tak cukup tinggi pada spek 57 ni dah tukar cam, api kena naik banyak. Kalau tak naik dia memang kurang rasa sikit kan. Exhaust pun 32, jadinya agak lepas sangat. Muhammad Fitri, aduh makin seram. Betul bang, memang makin seram. Motor itu ada memang dia dah naik sebelah tinggi dah kan. Kalau dia terkeluar tu memang mendapat. Memang mendapat lah, menyesal lah, penuh penyesalan. Jadi terima kasih pada 13 orang yang masih ada dengan saya, yang mana bersoal jawab dengan saya ni. Terima kasih lah Ada apa-apa lagi soalan last sebelum kita nak tutup, nak habis ni? Lama dah rasanya
kita sembang ni kan. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya last sebelum kita endkan benda ni. Kalau ada lagi soalan boleh tanya kita lah. Saya pinkan nombor telefon lah. Kot ada yang nak tanya. Okay, so kita pin pula nombor telefon lah. Thank you bos untuk info bos. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih. Semidom saya pakai. Kalau semidom sepatutnya api dia dah cukup bang. Api rendah pun dah boleh padu dah. Jadinya abang kena check balik lah. Kena check balik setting lah. Mungkin setting ada yang tak kena. Ataupun motor tu memang berat. Kadang-kadang tayar besar apa semua. Amok tawa bang. Lepas buat enjin kena dyno tak? Amok tawa. Motor standard ke bang? Kalau motor dah buat sebaiknya check lah. Sebab kita overhaul, kita dah tukar road. Road tu kalau abang confident sama je semua, memang sama lah. So abang boleh buat lah dyno run kita just check AFR sajalah, ngam ke tak ngam. Tapi sebaiknya dyno lah bang. Kalau kita dah buka tu biasanya mesti ada benda kita tukar kan. Mesti ada mungkin touch up head ke apa ke. So eloknya dyno. Terus dyno akan membantu sikit lah motor tu punya performance. Kita tak nak, kalau kita tak dyno, mungkin api yang sebelum ni tinggi. Bila kita jalan, dia kan jadi knocking. Bila jadi knocking, dia effect ke road kita. Jadinya motor tak tahan lama lah, penat kita overhaul. Amir Sofia, ilmu dan nasihat ni sangat bagus. Terima kasih Amir. Kita share untuk semua lah. Yang mana yang pernah dyno dengan kita, yang mana memang nak dyno dengan kita. Saya tahulah memang ada yang nak dyno tapi masa tak mengizinkan. Dia orang tak boleh nak adjust masa apa semua. Tapi tak apalah, kalau ada yang nak tinggal motor pun boleh bang. Kita tinggal, kat sini kita lock elok-elok. CCTV ada belakang saya tu kan. Kalau tengok tu kat atas mana tu. Tu CCTV tu. CCTV pun ada, semua ada. Jangan risau. Road apa yang susah untuk daily use? Road bang, kalau tengok pada ni lah bang, sebenarnya bergantung pada spek kita. Kalau road macam mana nak cakap, kalau daily use, kalau 62 road standard boleh bang, tak ada masalah. Kalau motor spek daily. Tapi kalau dah 65 semua tu yang besar-besar tu, pakailah road racing. Banyak pilihan bang kat luar sana. Ada macam-macam lah. Cardinal lah ada, IKK ada, TKRJ ada, SCK ada, macam-macam ada. Semuanya boleh pakai, tak ada masalah. Janji cara pemasangan tu betul. Okay, alright bos, thank you bagi ilmu. Alright, so rasanya itu sajalah. Dah cakap alright tu, so balik tu kata dah lah. Okay. Okay, terima kasih semua. Terima kasih 12 orang yang bersama kita. Nanti kita akan share video ni dekat YouTube lah. Kalau kita letak kat YouTube ada sekali lah untuk nak tengok balik lah. Mana tahu ada benda soalan kan. Sebab tu bila ada soalan saya sebut, saya cakap. So kalau orang tengok kat YouTube dia boleh tahu apa soalan yang ada. Okay, so terima kasih semua yang bersama saya. 11 orang yang last ni, terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum.